besar. Yang lain macam mana? Setuju? Ataupun ada hadaf lain? Dia punya highlight itu Najah. Highlight dia Najah. Najah. Najah dengan Najat. Kan. Tak Najah. Dia ada beza ha dengan ha simpul tu. Ada ha bulat, ha simpul tu ada beza sikit. Dia ada yang dekat dunia atau dan akhirat sekali. Kan. So dia ada Najah. Itu yang apa? Yang bukan simpul. Jadi dia memberikan keselamatan. Jadi highlight dia selamat. Apa sekarang ni dia punya besar sekali adalah dekat tajuk tu selamat. Dakwah ni dakwah je jalan selamat. Macam tu dia mindset dia macam tu. Tak buat dakwah apa tak selamat. Tak selamat. Confirm tak selamat. Tak buat dakwah tak selamat. Itu dia punya highlight dia. So sekarang dia dah bagi highlight. Kita jangan bagi highlight lain. Kita pakai highlight dia. Okay. Jadi kalau ikut QD ni kebanyakan dekat tajuk itulah highlight dia. Okay, mudah. Mudah sikit. So tak perlu. Ini highlight dia. Highlight. Okay. Alright. Okay, jadi saya start dengan yang pertama sekali kepada part yang ibadah itu pula dia dekat paragraf pertama. Awal tu dia kan ceritakan pasal kita ni diceritakan untuk apa kan, in which untuk beribadah kepada Allah, surah Az-Zariyat 51-56 tu kan. Jadi saya ambil part yang ibadah itu tidak pula tidak dapat mestilah dengan basirah. Pasal itu tidak boleh mestilah bertepatan dengan manhaj Allah yang turun ke atas Rasul dan Nabi. Jadi part ni sebenarnya untuk nak dorang rasa betul-betul kan. Maksudnya untuk nak seorang dai tu rasa betul-betul bahawa dakwah ni adalah jalan selamat tu kan. Jadi pertama untuk kita tahulah kan kenapa kita kena buat. Strong why sebenarnya kenapa seorang manusia tu kena buat. Sebabnya in which dengan beribadah pun kena ada kejelasan tu kan. Kenapa nak kena buat ibadah? Maksudnya kenapa kita kena buat something tu. Dia tidak dibuat disebabkan manusia lah. Tidak buat disebabkan macam okay, menangkan kita dah usrah, lepas usrah kita kena buat dakwah. Bukan macam tu lah. Maksudnya memang atas Kalau basirah tu dia nak highlight why ke how? Kalau perbincangan kita dia how ke why? Basirah. Kejelasan. Why ke how? Macam tu lah. So highlight tu lah. Kadang-kadang kan dia setiap perenggan ni kita tengok dia nak highlight apa. Kadang-kadang memang banyak sangat huraian. Highlight dia kita kena detect highlight dia. Keyword. Kita main keyword lah. Keyword. Macam tu. Mungkin boleh insert sebelah insert keyword. Tak apa, highlight macam ni cantik je. Okay. Cantik. Okay, jadi kalau kat sini basirah tu kan. Itulah part yang part benda nak kena bersihkan kan. Sebabnya kalau tak apa walaupun macam ni dalam dakwah dan tarbiyah ni kan banyak banyak benda lah kan yang akan ni lah mungkin kita boleh macam highlightkan lah kenapa nak kena berdakwah despite all the kesusahan dan juga jalan ni panjang kan. Tapi macam bukan kelebihan, maksudnya neraca manusia nampak yang lebih tu mungkin sikit lah kan. Nampaknya kepada banyak lah jalan susahnya lah apa. Jadi kenapa nak kena berdakwah macam tu, habis kenapa kena ada lagi sampailah kena buat dakwah. Faham ke? Ada apa nak tambah tak untuk paragraf ni? Yang lain? Tak ada apa-apa. Akak Asif tadi yang basirah tu dia why ke how? Why? Okay. Tapi kalau ayat ni dia how ke why? Dia sebenarnya boleh dua-dua kan? Kalau ikutkan Kul Hazi Sabi kan part 1 tu kan? Kan ayat basirah ni. Tu lah kalau boleh dekat yang korang boleh tambah kolom adalah dalil. Okay. Sekarang ni huraian-huraian macam ni itu semua mungkin adalah daripada perbincangan datang daripada dalil. Yang pegangan yang kita yang akan kuat adalah dalil lah. Dalil tak ada masalah lah. Hadis ataupun ayat Quran lah tak ada masalah. Okay.
Ada juga kata-kata ulama ke ataupun kata-kata sahabat itu dalil boleh juga, tapi dia penyokong kepada dalil yang utama. Okay. Ada support je lah. Macam akhwat kan suka macam quoted macam Hasan Banna ke, Syed Qutb ke, Jalaluddin Al-Arumi ke lah, lantak lah kan. Tapi yang kuat lagi adalah Al-Quran dengan hadis lah, itu yang paling kuat. Okay. Alright. Kalau contoh kalau ayat tu macam mana? Kalau hadis sabili adu ilallah kan. Dia part 1. Kiranya itu how, itu why. Kul hadhi sabili adu ilallah kan. Itu sebenarnya dah why dah. Lepas tu baru dah ala, lepas tu dengan. Ala basirah. Bila dengan basirah tu sebenarnya dia how lah. Kan macam tu. Tapi kalau kita keseluruhan ayat tu tak ada masalah je. Kita nak cakap kedua-dua ni pun tak ada masalah. Okay. Kira tulis ayat je lah kan kat tepi tu. Tulis nombor je. Okay. Maklum lah kan. Ayat ni maklum. Okay. Okay. Kalau macam kita orang lebih lagi pernah ustaz ajar kita nanti OT, kita punya point paragraf tu kita nak detect dia ada kelompok A ke B ke C. A tu point paling utama. B tu mungkin kurang point. C tu mungkin kurang point. Macam tu lah. Maksudnya dia kadang-kadang ada dekat paragraf ni dia tak hit pun terhadap tajuk dia. Kadang-kadang ada macam tu. So kalau macam dia nak cakap pasal dakwah ni adalah basirah, benda ni point besar ke tak? Ada macam tak ada kena-mengena je terhadap dakwah tu penyelamat. Dia mungkin jadi okay, bila kita dapat detail lah kan. Apa kesan bila kita tahu ada point A, point B, point C? Apa efek dia? Dia akan kena-mengena kat siapa? Apa kepentingan tu? Kepada orang yang ni, kepada orang yang maksudnya kepada apa yang kita nak cakap. Maksudnya kita tak adalah lengthy tempat lain. Betul. Fokus. Kadang-kadang contoh kat sini awak ada berapa kotak? 10 contoh. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kotak. Okay, 7 kotak adalah QD1. QD1. Mungkin bila kita asingkan nanti, point utama untuk QD1 hanyalah mungkin 1 kotak je. Yang lain tu mungkin B atau C. Mungkin yang hit keselamatan je. Kat cerita mana cakap pasal selamat? Itu je kot. Yang lain tu support. Contoh boleh dia kata, Kak boleh tak bagi kesimpulan QD1? Boleh. Kita akan ambil kotak A. Macam tu. Kan? Contoh Kak boleh tak gorengkan saya QD 2 hari? Boleh. Semua kotak kita goreng. Nampak tak? Nampak. Jadi penting kita tahu dia nak cakap pasal apa. Lepas tu kadang-kadang boleh tak orang tu nak bagi boleh ke orang tu bagi QD setengah jam? Boleh tak? Boleh? Boleh. Sebab dia tahu kotak mana yang penting. Rupanya memang nak macam tu. Boleh tak dia nak bagi QD 3 hari? QD 1 3 hari? Boleh. Ambil semua kotak. Ambil semua kotak. Waktu huraian pun dia goreng 2 hari. Penghalaan pun dia goreng 4 hari. Jadi sebab tu kita bila nanti kita kena detect dulu tajuk, nanti kita boleh define benda tu. Menarik tak? Nanti kita cuba. Okay. Boleh. Okay. Seterusnya inilah part inilah yang bermain dalam kepala dan menyebutkan fikiran mereka itu melaksanakan kehendak Allah kan. So kalau part ni pula untuk melihatlah kepada dai ni kan, dakwah tu dekat portion yang mana. Ini nak bersihkanlah nilai dakwah ni kan di mata seorang dai. Dia bukanlah sebenarnya dia bukanlah seorang profession sahaja kan. Sebab bila sebelum tu kan bila why dan how tu betul, jadi dai tu akan passionate walaupun taklifan tu semakin banyak.
Sebab dia dah tahulah, dia dah bukan dah tahu, maksudnya dia dah terisi lah kan. Macam kalau kat sini kan menyebutkan fikiran. Lepas tu kan Allah tu juga untuk nak, kalau lepas tu pun dia cakap juga kan, Allah tu nakkan kita ni macam mana. Jadi kesibukan kita tu, seorang da'i tu big portionnya kepada dakwah tu lah. So itulah yang menjadi macam ni, itulah yang akan mengisi hidup kita. Itulah yang kita akan fikirkan. In part ni, maksudnya part ni mungkin boleh jadi top priority. Macam maksudnya untuk tanyalah kepada Manduk kan, ataupun kepada orang yang kita nak bagi QD ni, kepada apa top priority dalam hidup semua orang kan. Mungkinlah pada waktu ni mungkin baru-baru lagi kan, baru-baru lagi nak buat dakwah. Mungkin sebenarnya ada lagi benda-benda lain. Contoh top priority dia waktu tu macam nak siapkan, contoh nak siapkan dia punya degree ke, ataupun nak ada macam ni. Itulah. So untuk kembalikan balik semula kepada apa yang menjadi big portion dalam kehidupan seorang da'i itulah. Okay, macam yang kurang dia apa? Bila dia bebel. Okay, bebel. Kan, Azizah bebel kan? Okay, apa yang akan menyebabkan Azizah tak bebel? Tapi dia boleh bebel lepas tu. Adalah apa? Macam ni Kak? Tadi awak cakap tu bebel kan? Okay, apa yang akan akan kita kata ini bebel ni point? Tadi bebel tak? Dalil tu. Dalil, betul. Bila kita pegang dengan dalil, kita hurai dalil. Jadi da'i kita takkan bebel banyak. Contoh sikit. Jadi kita penolak orang untuk buat, dia tak boleh bebel. Bebel ni tak menolak. Bebel ni orang nak dengar, tak nak dengar, bosan, cepat mengantuk macam tu. Jadi bila kita ada dalil, dia orang tak boleh nak tolak. Ini ayat ni dalil kot. Faham tak? Jadi sebab tu kalau strong point, dia kena ada dalil. Jadi daripada dalil tu awak gorenglah apa saja. Kan? Contohnya apa? Ingat 5 perkara. Benda simple. Kan? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Allah cakap 5 perkara. Kita mana masa kita yang 5 perkara ni? Macam bebel tapi dia tak bebel sebab dia datang daripada hadis. Wal as innal insana tapi pun sama tak macam Lizah bebel tadi? Sama. Tapi tak boleh nak pegang sangat Lizah cakap tadi. Sebab apa? Dia tak ada pegangan, dia bebel. Dia bebelan. So sifat manusia dia tak suka bebel. Macam tadi saya dengar, ni kena marah je ni, macam kena psycho. Tapi kalau ayat Allah kita goreng, wal as, kenapa Allah sumpah? Allah sumpah dengan masa ni. Terus faham dah kan. Apa yang kita saya pakai ayat Liza Apa yang kita dah isi 24 jam dalam hidup kita? Wal as. Benar sama. Bahkan bukan saja wal as, wadduha. Allah sumpah lagi dengan masa. Jadi faham tak? Faham. Allah tak boleh nak sangkal. Kita tetap juga, kita akan bebel, kita tetap balik kepada dalil tu. Kita tak lari. Lagi mantap kita tahu dia punya i'rab dia. Kenapa Allah menggunakan wa tu adalah wa ataf, wa apa macam tu lebih kurang kan. Jadi tak boleh langsung sebenarnya kita mengisi masa kita selain daripada mentaati Allah macam tu kan. Jadi itu yang membezakan bila kita cakap satu perkara bebel atau tak, dalil pegangannya dari mana. Orang cantik cakap kita ni menyebutkan kita ni orang tak boleh nak dengar lah. Macam mak dia cerita lah. Kau ni asyik buat apa dia 24 jam hidup kau. Tapi wal as, Allah tanya kepada kita apa yang kita buat dalam masa kita. Sama ayat macam Zizah, beza pegangan dia sebab datang daripada ayat Allah. Gitu. Kalau antum yang dengar macam mana? Antum dengar saya cakap dengan Zizah cakap, mana antum nak dengar? Takkanlah nak ni, takkanlah macam akak, ada orang panggil akak ke tu? Sorry. Bilik tu selang 3 tapi rumah kecil kan. Saya macam ada orang panggil saya ke? Okey, dalil maksudnya ialah macam takkanlah orang nak ni kan, takkanlah macam orang tak nak dengar kalau ada dalil tu. Mungkin kalau saya tu mungkin waktu tu dia akan ni. Okey, faham. Benda lah Kak Lizah ni cakap dengan saya ni tu. Akak, dalil kalau dalil ni kan, kalau sirah tu masuk dalil juga ke Kak?
Syirah ni kalau bagi saya lah syirah ni penambah. Kecuali apa? Kecuali syirah tu dia ada dekat dalam tafsir ataupun hadis. Hadis. Oh. Faham tak? Contoh. Faham. Okay, contoh apa syirah yang memang confirm ada dalam tafsir atau hadis? Contohnya apa? Kisah Umar dia melihat sahabat dia bersangka baik walaupun ada apa? Ada arak dekat janggut. Kan? Dia tetap bersangka baik. Itu kisah syirah bersangka baik kan contohnya. Tapi benda tu ada dalam tafsir. Itu lebih confident. Tapi kalau syirah, dalam buku syirah, dia tak ada dalil. Ada macam kurang strong lah. Kalau bagi saya kalau bagi saya lah, kurang strong sikit. Lagipun orang tak berapa nak berpegang sangat dengan cerita. Tapi kalau ada memang datang daripada dalil, kita terima insyaAllah. Okay. Jadi kan Kak, kiranya walaupun kalau kita bagi Asim main tanya. Kiranya contoh kalau kita nak bagi nak bagi contohlah kisah sahabat kan. Itu pun kita memang akan kena pluskan dengan dalil kan. Sebabnya dalam tu memanglah tak ada dalil kan dalam kisah sahabat tu. Maksudnya tak ada Betul. Okay. Contoh macam kalau macam saya sendiri pun saya suka pakai kisah sahabat yang memang datang daripada dalil. Kalau contoh korang biasa dengar, saya memang suka pakai Damrah bin Jundub, Muaz bin siapa yang kena tahan tu? Ahmad Al-Farisi. Bukan. Ni Sa'ad bin Rumi. Memang cerita memang ada dalam ayat Quran. Cerita sebab ayat Quran turun. Macam Damrah bin Jundub pun memang kisah dia memang datang daripada ayat Quran tu turun. Macam tu kan. Macam kalau saya lebih suka. Tapi kalau contoh saya cerita pasal Talha iaitu syahid yang berjalan. Saya kena tambah dalil lain. Wa man jahada yujahidu li nafsi. Ini kesan dia adalah pada Talha. Contoh saya kena tambah sikit. Tapi kalau nak cerita dia macam tu je, dia tak ada cerita tu kuat. So cerita yang sangat strong bagi saya adalah datang daripada memang cerita dalam Al-Quran. Contoh cerita pasal sahabat yang memang Contoh Kaulah. Sodik Rijalu Sodik kan memang ada cerita. Rijal yang Sodik tu kan ada kisah siapa dia Anas tu kan. So benda tu kita lebih strong lah bagi saya. Bagi saya lebih strong. Okay. Lagipun cerita dalam sirah ni dia berlebihan. Talha kena 70 anak panah. Siapa yang pergi kira 70 tu? Ada pula kerja sahabat. Tapi dia nak kita faham dia nak cerita benda tu apa? Banyak. Cuba kalau banyak tak dapat bayang weh. Tapi kalau cakap 70, oi banyak. Cakap tu. Okay Kak, noted. Alright. Okay, so ini bagus cara presentation Azizah ni. Poin-poin tu dia letak kat tepi kan. Baguslah macam ni. Tapi tadi kan saya cakap setiap kotak ni kalau boleh highlight awak apa? Kotak kedua highlight dia apa? Kotak kedua highlight dia adalah part melaksanakan kehendak Allah. Inilah yang bermain di dalam kepala dan menyibukkan fikiran. Apa? Yang bermain dan menyibukkan. Okay. Kan? Jadi apa penting kena ada highlight? Macam tadi saya ambil melaksanakan kehendak Allah tu kan. Jadi kita akan terlari dah lah daripada nak bagi tahu dia part yang dia kena isi hidup dia dengan 24 jam macam tu. Bagus, mumtaz. Poin kedua? Maksud saya sebab kedua. Sebab kedua. Keperluan highlight ni. Untuk kaitkan dalil mana yang bersesuaian. Bagus juga. Sebab ketiga. Fokus. Dia ada efek kepada penghalaan dan practicality orang biasa sebut. Okey, boleh lah. Tak ada masalah. Dia ada dia punya benda ni akan terpulang. Macam tu. Yang paling utama adalah mana? Okey, yang paling utama poin buku. And kemudian mungkin dalil. Dalil ni pun dia akan bergantung kepada penghalaan yang awak nak highlight kan. Jadi highlight ni penting, kuning ni. Jadi bila awak pilih Syamsul wal Aus, dia nak tekankan apa? Masa awak tu. Dalam kehidupan kena buat apa? Bukan yang dalam pemikiran awak setiap saat dalam kepala awak adalah macam tu. Dan dia kena mengena dengan dalil tu.
Tapi contohlah awak cakap bermain dalam pemikiran ni ayat lain. Ayat contoh apa? Iza apa yang cakap pasal kehidupan ni adalah contohnya apa manusia ni merasai bila Allah bagi dia kemiskinan itu adalah bila kemiskinan Allah bagi dia kehinaan contohnya. Itu yang perkara dalam pemikiran. Contoh. Jadi penghalaan dia terhadap benda yang kita sibukkan kat dunia ni apa? Kan. Dia akan efek kepada penghalaan. Tapi kalau untuk jin sebenar, dia memang dekat kotak pertama. Okay. Tapi semua tu kelompok tak dalam isu selamat? Masih dalam kelompok. Awak nak highlight pasal masa boleh. Awak nak highlight pasal awak ni asyik kejar akhirat ke kejar dunia. Dalam pemikiran awak ni akhirat ke dunia. Sama juga dengan poin yang kedua. Masih lagi dalam isu poin dia pemikiran awak apa? Dunia. Tapi pemikiran tadi apa? Masa awak digunakan untuk apa? Sama je lebih kurang kan. Tapi masih lagi dalam lingkungan selamat. Masih. Kalau awak asyik dengan akhirat, insyaAllah awak selamat. Tapi kalau awak dengan dunia, awak tak selamat. Masih lagi dekat highlight. Cuma dia akan beza dekat contoh apa. Contoh awak nak mengisi dengan siapa, adik awak siapa audien awak. Itu semua ada efek dekat kolom-kolom yang selepas tu. Ini masih dalam kategori A. Tapi pemikiran. Bahkan sebenarnya penghalaan tu dia ada sangkut paut dengan hayat yang awak pakai. Contoh awak kata surah Al-As. Jadi dekat penghalaan apa? Dia ada kena-mena dekat ayat tu, awak tak payah nak fikir dan goreng lain. Terus awak dapat penghalaan apa? Daripada surah Al-As tadi bermaksud apa? Memang kita akan rugi kalau kita apa? Tak buat yang dalam Al-As. Dalam Al-As tu berpesan-pesan. Jadi kita kena apa? Menyebutkan kehidupan kita dengan berpesan-pesan. Dia ada kena-mena penghalaan, ada kena-mena dengan dalil yang kita pilih. Kan senang. Tak payah fikir apa penghalaan, apa. Itulah. Kadang-kadang kan saya macam pening juga bila budak-budak tanya, Kak lepas bahan ni saya nak penghalakan apa? Tak, kalau awak faham bahan tu, awak faham dalil yang awak pilih, penghalaan semua datang dari Al-Quran. Tak payah nak fikir-fikir benda lain. Tapi ada satu lagi yang awak kena faham. Audien awak bergantung kepada dia berada dekat mustawa berapa. Jadi setiap mustawa dia ada adah-adah yang tertentu. Contoh ayat basirah tadi. Kalau saya mengisi kakak-kakak muntasibat contohnya. Basirah awak ni adalah awak jelas ke tidak awak ada projek yang awak sendiri kan ada untuk dakwah. Tu kakak besar tak? Penghalaan kita. Tetap basirah. Ana, penekanan dekat ana. Awak ni yang kena memimpin. Tu kakak muntasibat. Okay. Tapi kalau adik-adik baru nak berhingusan buat dakwah. Ana wa manit tabaan. Kita kena jadi apa? Orang untuk adik usrah kita. Adik usrah kita je. Tadi kalau muntasibat tu besar kan? Tu beza sikit. Jadi kenapa jadi berbeza kat situ? Berdasarkan dia mustawa mana. Tapi kiranya tak semestinya lah Kak. Contohlah kan. Kiranya tak sesuai lah untuk adik yang baru tak macam baru nak tahu tajwid tu apa. Tak sesuai dah lah QD ni. QD ni memang untuk orang dah buat dakwah. Macam mana kita nak lower down dia kan selalu kan ada bahan-bahan yang kita macam lower down lah. Itulah sepatutnya bahan tu tak boleh ada konsep diturunkan. Kalau kita faham benar bahan ni, kita dah tahu dah bahan ni sesuai untuk siapa je. Awal-awal lagi dah cakap pasal basirah. Kan? Takkan untuk adik baru-baru nak belajar dakwah. Faham? Contohnya. Kan? Okay. Kalau akak rasa QD ni untuk dia dah jadi dah ke tajwid tu ataupun dia dah masuk ke ataupun dia baru maksudnya dia baru macam dalam grup dalam kita akan tajwid macam tu. Macam mana Kak? Kalau saya prinsip satu masih okey lagi untuk tolak orang buat dakwah. Untuk bagi saya lah. QD 2 masih boleh lagi juga. Tapi bila dah QD 3 kena balik, maknanya awak kena sampai balik kan QD 3. Macam dah tak boleh lah. Budak baru nak belajar buat dakwah dah tak boleh. Dia memang kalau buat dia kena sampai balik. Kalau tidak kita akan ringankan. Asal bagi dah salah dah tak menepati QD 3. Betul tak QD 3 tu
cakap sampai balik tu. Betul ke? Bukan QD Kita 4 pun tak apel. 4 tu. 3 benda. 3. Ni dah buku Boleh QD tak kita tak ada pahala tajuk. tak? Pahala. Masih pahala. Pahala Boleh masih okey lagi. lagi. Boleh lagi. Masuk QD 4 tak boleh lah kot. Kini 1, 2, 3 masih Y lagi. Bila masuk QD 4, dia dah how. Macam tu lah. Tapi QD ni dia tak ikut turutan tau. Sebab dia prinsip. Dia bukan macam mentalak Kak. Kat awal-awal tu kan. Mentalak dia kena step by step. Kan. Bahkan kalau kita baca mentalak 2, awal aja mentalak 2, dia nak cerita pasal apa? Kesimpulan kepada mentalak bab 1. Kalau awak tak baca mentalak bab 1, macam mana awak nak faham mukadimah dekat bab 2 tu? Betul. Awal tu dia cerita pasal yang ni. Jalan apa ni? Apa tu? Hak dan juga ni. Kan. Dia ada mukadimah dia. So kalau tak ada background bab sebelum tu, susah sikit. Okay. Sambung, Sifat-sifat buku berbeza. Okay. Maksudnya Kak, sifat buku sebab penulis berbeza? Bukan penulis juga. Tapi kenapa dia tulis buku ni? Kan kita dah bincang dekat mukadimah kan minggu lepas. Kenapa betul. dia tulis buku ni? Kan. Okay. Sambung Lepas tu yang seterusnya adalah part maksud kepada ibadah tu kan. Yang kata Imam Razi tu, mengagungkan surah Allah tu kan. Lepas tu part saya sekalikan dengan wajiblah kita mengikut syariat dalam ibadah dan mengikuti kata-kata Rasul. So part ni adalah real definition of ibadah tu lah. Kalau dalil since kita baru add kan, mungkin ni lah kot apa ni part kepada highlight dulu. highlight Highlight dulu. Highlight dulu. So ni lah mengagungkan ni maksud ibadah. Okay. Part ni Takzim kan? Takzim dan juga syafaqah tu. Okay. Syafaqah. Lepas tu untuk dalil bawakan kepada kalau hadis 1 Kak? Sebenarnya 5156 pun dah ada kalau antum cek Fizilal. Memang ada takzim dan syafaqah dah. 5156. Kalau 5156 dah ada dah takzim dan syafaqah. Maksud ibadah. Tapi kena tafsir lah, tafsir. Kalau tadabbur tak nampak kan. Betul. Tapi bila tafsir ada. Okay. Kalau hadis satu kita nampak ke dari sudut syafaqah? Macam tak ada sangat kan hadis satu. Mau kepada takzim je. Takzim. So nak kena cari yang ada syafaqah sekali. Ada dua-dua. Okay. Yang nanti boleh lah cek. Okay, boleh Kak. Nanti boleh tambah masuk sini. Yang lain ada apa nak add ke tak? Tak ada? Lepas tu ni lah kan kalau saya rasa mungkin sebelum ni diorang nampak ibadah tu kan memanglah buat macam mungkin akan distrongkan dengan mungkin sebelum ni diorang distrongkan dengan hadis 1 tu kan, in which kalau kita buat kerana Allah tu kan, tapi ni adalah macam practicality sebenar lah dalam beribadah tu. Dia memang akan nampakkan kepada kita kan macam mana kita beribadah, macam ni dalam konteks pemahaman ibadah tu sendiri, in which dalam ayat tu lah 5156. Itulah. Okay. Lepas tu next point adalah yang pertama kan dia cakap dakwah kepada Allah merupakan cara tampak dan tinggi untuk mentakzimkan Allah. Lepas tu baru dia bagi tahu dakwah tu adalah apa kan. So kalau part ni adalah Sekejap. Atas tadi balik mana? Mana kasih sayang tu mana? Wajiblah kita mengikut syariat. Oh, ada kasih sayang. Okay. Okay, bawah. Kasih sayang. Okay. Yang part yang itu part ni kan hadaf kepada ibadah tu. Lepas tu yang ini kepada dia bagi tahulah dakwah kepada Allah tu merupakan cara yang tampak kan, tu nampak untuk macam ni kita mentakzimkan Allah. Okay, jadi kalau yang kat sini lepas tu baru dia bagi tahu pengertian dakwah tu. Dakwah ialah mengajak kepada suatu fikrah atau hadaf dan kemudiannya memberikan sementara untuk mencapaikan fikrah tersebut. Kalau ni saya rasa part ni kot. Inilah dia punya highlightnya. Sama tak macam tadi highlight dia? Kalau sama kiranya dia bukan part baru.
Kalau ni dia tak sama. Dia nak Kalau- sisi mana? Kalau yang part ni sisi kepada ibadah tu kan. Part kepada ibadah tu maksudnya hadaf kepada ibadah tu ada 2. So kalau yang kat sini hadaf kepada dakwah tu. Entah Kak? Tadi kata hadaf kepada ibadah ada 2, takzim dengan syafaqah. Jadi part yang kedua ni takzim juga ni. Jadi boleh combine Kak? Boleh Saya combine. tanya. Saja je tanya. Yang lain. Orang lain macam mana? Tiba-tiba meragukan awak. Tadi macam betul dah. Itu penting highlight point kan. Sekali sama point ni. Rupanya dia point tambahan. Letak dekat mungkin kotak sebelah dia. Tak. Kan tadi akak cakap yang kan dia ada point yang paling penting, point yang kedua penting, point ketiga penting. Kalau point macam ni dia akan jadi point yang kedua ataupun ketiga penting macam tu lah kan. Betul. Okay. Ke yang tu Kak Jeja highlightkan, Kati highlightkan. Kalau highlightkan warna lain, maksud kita warna kuning semua point penting. Kalau warna biru, point yang kedua macam tu. Okay. So, lepas tu apa? Ni budak IT Liza ni budak IT Pandai pula ada tolak point-point ke tepi macam tu kan. Bagus nanti orang lain boleh ni boleh belajar dengan dia. Siap ada garis-garis tu. Bagus. Kak budak Sainscom. Tak, sambil dia tengah cakap dia boleh type Kalau kita dah blur lah. Dah hilang dah. Hilang dah point. Kalau ni Okay. Okay, sama Kak? Boleh. Okay. Dia sebenarnya macam ni, saya je nak tanya bila kita dah ada point tu. Okay, kalau memang dah ada point baru tak ada masalah, dia adalah point baru. Okay. Kalau saya kalau point baru macam awak pertahankan dia adalah point baru. Kalau saya rasa point baru. Sebab part yang dia nak ni sudut lain ke apa? Daripada sudut lain. Sebabnya kalau saya rasa lah kan, part ni dia nak kaitkan dengan apa maksud dakwah yang sebenar tu kan. Sebab dakwah yang sebenar tu kita ajak kepada fikrah kan. Lepas tu yang in which macam kita nak sampailah kepada apa yang sepatutnya kena faham. Dengan cara kita tak sedar tak sedar bahawa kita telah anilah kan waktu ni telah mentakzimkan Allah tu lah. Tak? So part kepada macam mana mentakzimkan Allah tu dia bukanlah macam ni kan, dekat sini kan dia cerita pasal ibadah tu. So mungkinlah orang kata mentakzimkan Allah ni maksudnya dia lah yang kena pertama-tama sekali mungkin untuk dia sahajalah. Tapi poin yang seterusnya kepada macam mana sebenarnya bukan kepada dia sahaja, sepatutnya orang lain juga tu yang kena mentakzimkan Allah. Ke bila awak explain ibadah, awak pun tak hit pasal kasih sayang sesama manusia. Jadinya awak sendiri dah ringankan ibadah tu. Padahal Imam Razi dah cakap ibadah tu adalah takzim dengan syafaqah. Syafaqah aja mesti ada kaitan dengan manusia lain. Okey. Jadi bila awak explain tadi nampak macam awak akan kurangkan point yang syafaqah dekat point yang yang ni. Jadi sekarang ni kecuali awak memang akan nak define maksud dakwah tu betul-betul dekat point yang bawah tu. Makna dakwah tu mungkin sebenarnya apa? Yang kata tadi tu makna ibadah. Makna ibadah dah terkandung. Bila kita sayang orang tu, kita nak orang tu dapat macam kita, itu dakwah dah. Tapi bila kata point yang baru kita kata mungkin dakwah yang hijau ni mungkin buang dia masuk atas, tapi dakwah yang awak nak masuk dekat kotak ni adalah dakwah ialah mengajak kepada satu fikrah. Itu mungkin point baru. Faham tak? Okey, faham. Tak payah. Okey sangat. Dah habis masa dah ni. Minggu depan dah sambung. Okey, boleh. InsyaAllah kita orang isi kolom baru. Kolom dalil ni. Sebabnya paling nampak tak apa yang saya nak cakap tu? Kan. Nampak. Sekarang awak sendiri saya dah nampak awak dah kurangkan masuk ibadah.
Yelah. Tapi kecuali awak Ah. akan masuk dekat Kuala Baru, inilah maksud sebenar dakwah. Dakwah tu adalah apa? Dakwah adalah mengajak kan. Ya doa, baru explain perkataan dakwah yang sebenar. Yang tak ada syafaqah. Syafaqah tu kat atas. Syafaqah sendiri dah menunjukkan seolah dah berdakwah, tapi dia ada sudut ibadah yang syafaqah tadi. Yelah Kak, sebab dia transisi tau Kak. Macam maksudnya okay, sekarang ni dia nak cerita pasal dakwah. Yang awal tu dia cerita pasal ibadah. So bila nak transisi tu, dia macam yang macam mana macam nak kaitkan dia Kak? Bukan kaitkan, macam nak transisi tu berlaku dengan macam tiba tadi cerita pasal ibadah, sekarang dakwah. Tak Kak. Tak. Tadi memang cakap pasal maksud sebenar ibadah. Okay. Kan? Uh-huh. Kemudian memang itu dua benda yang Allah nak suruh kita buat. Okay. Sekarang ni awak tak boleh highlight QD1 ni adalah dakwah. QD1 adalah apa? Selamat. Okay. Yang menyelamatkan hidup kita adalah kita buat apa yang Allah suruh, ibadah dan khalifah. Saya rasa kat situ pun mungkin awak dah terlain sikit penekanan dia. So sekarang ni masih lagi tak masuk selamat tau. Masih lagi betul. Definisi kan dakwah. Tanta semua kuning dan hijau semua tolak tepi lepas ni bila ada masuk poin selamat. Apa sebenarnya selamat tu? Okay, faham. Boleh tak kita berhenti dulu? Okay, boleh Kak. Okay. Okay, Kak. Tak apa kan? Minggu depan boleh. Kita sama balik QD1 ni. InsyaAllah dengan improvise. Improvise. Rasanya dah nampak dah dia punya bentuk kan. Jangan nak tadabbur banyak sangat minggu depan, bagi link cepat sikit. Okay Kak. Akak, sorry Akak. Kita guna link sama je lah Kak. Kita guna link sama boleh. Tapi format ni saya suka. Cantik dah macam ni. Macam Azizah buat ni cantik. Nanti korang semua belajar buat macam ni kan. Nanti korang buat macam ni. InsyaAllah. Tu kena belajar sikit lah cara nak buat nota-nota tepi macam tu. Bagus lah macam tu. Okay. Ya Kak. Okay. Tak maaf banyak. Barakallahu fiik juga Kak. Banyak dapat ini. Kopi Kak. Banyak dapat Kak, insyaAllah. Apa ni saya nak keluar dulu tapi ada adik ustaz saya baru masuk, boleh tak korang explain kat diorang macam nak berbur? Boleh. Terima kasih. Ni yang masuk-masuk ni tak memperkenalkan. Ini adik ustaz saya pun belajar dengan kita. Okay, saya keluar dulu Okay Kak. Assalamualaikum. Lah Kak Ana. Lah Kak. Kenal Kak Syira je. Bella ada kat sini.